Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Baik, insya-Allah yang pertama kalinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita, telah mengaturkan kita untuk perjumpaan kali ini, di mana kita akan meneruskan PDPR kita dalam tajuk dalam pembelajaran fiqh solah untuk tahun 2. Jadi untuk yang kali ini punya PDPR, kita akan belajar tajuk yang pertama. Okey, tajuk pertama. Jadi pelajar-pelajar bolehlah buka buku fiqh solah tahun 2 yang seperti tertera di skrin ini. Okey. Okey, jadi kita teruskan dengan PDPR kita, iaitu kita pergi pada tajuk yang pertama, iaitu yang tajuknya adalah kefarduan solat. Okey, seperti biasa sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita tajdid niat kita. Always tajuk di niat kita dalam belajar, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita yang pertama. Okey, pelajar-pelajar boleh fokus dan tengok buku. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang pelajar-pelajar akan peroleh selepas belajar pada hari ini. Okey, kita tengok di hari pembelajaran, murid-murid akan peroleh yang pertama, menyatakan bila solat difardukan. Jadi kita akan belajar tentang kefarduan solat. Yang kedua, pelajar-pelajar akan dapat menceritakan semula peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey? Okey. Selanjutnya kita pergi kepada buku teks. Okey. Pelajar-pelajar boleh buka buku teks pada muka surat yang pertama. Okey. Okey, sama-sama kita teruskan pembelajaran kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk yang pertama iaitu kefarduan solat. Okey, yang pertama kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalil Al-Quran tentang kefarduan solat. Okey, jadi kita tengok dalam surah surah Isra' ayat yang pertama. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Okey, kita tengok maksud dia. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram, yakni yang terletak di Mekah, ke Masjidil Aqsa, yakni di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, daripada dalil Al-Quran ini kita dapat tahu inilah apa tentang dalilnya tentang kefarduan solat. Okey, kita teruskan, kita pergi kepada dialog antara cucu ini dan seorang atuk. Okey, kita tengok kat sini akan ada penerangan tentang kefarduan solat dan sebagainya. Okey, kita tengok yang pertama. Dalam dialog yang pertama, mula-mula ini, okey, cucu ni, cucu dia bertanya kan kepada atuknya, dan atuknya pun menjawab. Okey, Assalamualaikum Tok. Okey, jadi dia memberitahu kepada atuknya, cikgu cakap hari ini cuti sempena Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj itu apa Tok? Okey, jadi cucu kepada atuk ini, dia nak tahu apa itu Isra' dan Mi'raj. Okey, kerana dia tak pergi ke sekolah pada hari itu kerana cuti sempena Isra' dan Mi'raj. Jadi dia nak tahu. Kemudian atuk dia menjawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kamu tidak ke sekolah hari ini. Kemudian atuknya memberi penerangan tentang Isra' dan Mi'raj. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama kita tengok di sini. Okey, Isra' merupakan peristiwa di mana Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey. Kemudian dalam Mi'raj pula, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ke-7.
Okey. Okey, setakat ni kat sini jelas. Kita dapat jelaskan, kita dah jelas. Okey, apa itu Isra' dan apa itu Mi'raj. Jadi bermakna di sini pelajar-pelajar Siti yang dikasihi oleh kat sekalian, di sini ada dua poin, okey, ataupun dua poin yang perlu pelajar ingat ataupun gariskan. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita tengok dulu apa yang diterangkan, apa itu Isra'. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Isra'. Okey, Isra' ialah merupakan peristiwa, okey, di mana Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey? Inilah Isra'. Apa maksud Isra'? Apa maksud Isra'? Peristiwa di mana Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, jelas. Okey, inilah maksud Isra'. Okey, jadi kita dah tahu dah. Isra' merupakan peristiwa di mana Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Di mana-mana kita tengok ni, Masjidil Haram terletak di mana? Di Mekah. Dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, ke Masjidil Aqsa terletak di mana? Di Palestin. Okey, jelas. Itulah maksud Isra'. Kemudian kita tengok kepada maksud Mi'raj pula. Okey, kemudian dalam Mi'raj pula, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ke-7. Okey, itulah maksud Mi'raj. Okey, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ke-7. Jadi kat sini ada dua poin ataupun dua nota penting yang pelajar-pelajar perlu ingat. Okey, apa itu maksud Isra' dan apa itu maksud Mi'raj. Okey, kita pergi yang seterusnya, dialog yang seterusnya. Okey, kemudian cucu ini bertanyakan kepada atuknya. Apa yang ditanyakan? Okey, Nabi diangkat ke langit, naik apa tu? Okey, jadi kita tengok tadi. Daripada Mi'raj tadi, kita nampak penerangan Mi'raj tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ke-7. Okey, kemudian si cucu ni nak tahu diangkat ke langit ke-7 naik apa? Okey, Nabi pergi ke langit ke-7 tu dengan menaiki apa? Jadi atuknya menjawab, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dengan menaiki burak, diiringi malaikat Jibril. Okey, mesti pelajar-pelajar tertanya-tanya, apa itu burak? Okey, apa itu burak? Jadi kat bawah ini ada penerangan tentang apa itu burak. Okey, muallim akan terangkan. Okey, burak ialah sejenis kenderaan yang kelajuannya lebih pantas daripada cahaya. Adik-adik pernah lihat kilat di langit? Bayangkanlah jika buruk terbang lebih pantas daripada itu. Okey, apa itu buruk? Buruk adalah merupakan sejenis kenderaan ataupun burung yang membawa Nabi Muhammad, Nabi kita ke langit ke-7. Okey, dan buruk ini dia lebih pantas daripada cahaya dan lebih pantas juga daripada kilat. Itulah buruk. Jadi Nabi naik ke langit ke-7 menaiki buruk. Okey, jadi kalau ingat buruk tu apa? Kat bawah ni dah ada penerangan. Buruk ialah sejenis kenderaan yang kelajuannya lebih pantas dari cahaya. Okey, dan lebih pantas daripada kilat. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, jadi si cucunya menjawab, oh, bila peristiwa itu berlaku? Jadi cucu ni nak tahu bila peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku. Okey, kita tengok apa yang dijawab oleh atuknya. Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-9 kenabian. Okey, tengok di sini pada tahun ke-9 kenabian. Adakah kamu tahu bahawa umat Islam dianugerahkan kewajipan bersolat pada peristiwa itu? Okey, jadi pelajar-pelajar Siti yang dikasihi oleh sekalian, apabila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka kefarduan solat itu mulalah diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj lah kita semua dianugerahkan solat, diperintahkan untuk solat. Okey, bermakna melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ini
kefarduan solat mula berlaku. Okey. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya. Okey, cucunya menjawab, "Ya ke atuk, bermakna selepas peristiwa itu umat Islam wajib menunaikan solat." Jadi macam Alim cakap tadi, apabila berlakunya selepas saja berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka kewajipan solat mulalah sudah bermula. Jadi apa yang atuk dia jawab? Betul tu. Pandai cucu tok. Solat yang kamu tahu. Bermakna di sini pelajar-pelajar, okey, apabila berlaku sahaja, apabila berlaku je Isra' dan Mi'raj, maka mulalah kewajipan ke atas umat Islam untuk menunaikan solat. Okey, jadi atuknya bertanya kepada cucunya, solat yang kamu tahu? Jadi cucunya menjawab, ada 5 waktu solat, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okay, muallim sedia maklum, pelajar-pelajar mesti dah tahu okey, solat ada berapa dan berserta rakaatnya. Jadi kat sini ada 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi apa yang dijawab oleh atuknya? Bagus. Ya, sudah masuk waktu zuhur, mari kita solat. Jadi kat sini jelas. Okey, apabila ingat yang muallim terangkan, apabila berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, maka kewajipan solat, kefarduan solat itu bermulalah selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang dikatakan Isra'? Peristiwa di mana Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, itu adalah maksud bagi Isra'. Okey, apa pula Mi'raj? Mi'raj pula perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ke-7. Okey. Jadi kita dah belajar macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diangkat ke langit ke-7 dengan menaiki sejenis kenderaan, iaitu nama apa? Namanya adalah Buraq. Okey. Kemudian bermulalah selepas Isra' Mi'raj, kena take note satu lagi nota di sini. Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-9 kenabian, dan selepas berlakunya Isra' dan Mi'raj, maka kewajipan bersolat selepas itu bermula ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi solat. Jadi pada hari ini kita dah belajar tentang kefarduan solat. Okey, macam mana perintah solat itu dijalankan. Kita dah baca dalil pada awal tadi. Jadi kat situ kita dah dapat. Okey. Jadi kita tengok pada awal tadi, pada akhir pelajaran, maka pelajar-pelajar dapat menyatakan bila solat difardukan. Yang kedua, menceritakan semula peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, jadi muallim dah terangkan Isra' itu apa, Mi'raj itu apa. Apa yang berlaku ketika Isra', apa yang berlaku ketika Mi'raj, dan menyatakan bila solat difardukan. Okey? Ingat, bila solat difardukan selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jadi jelaslah pada tajuk yang pertama ini kita dah tahu dah. Okey, kefarduan solat, bila kefarduan solat dijalankan. Okey, melalui peristiwa apa dan sebagainya. Okey? Dan kena ingat yang nota penting di sinilah. Okey, Buraq. Okey, apa itu Buraq? Ialah sejenis kenderaan yang kelajuannya lebih pantas daripada cahaya, lebih pantas daripada kilat. Jadi kita tak boleh dapat nak bayangkan bagaimana lebih lajunya daripada kilat, lebih lajunya daripada cahaya. Okey, itulah Buraq. Jadi Nabi pergi ke langit ke-7 menaiki Buraq. Alhamdulillah, kita dah habis pun untuk pembelajaran kali ini, untuk tajuk yang pertama ini. Jadi selepas pembelajaran, jadi muallim akan meninggalkan sedikit aktiviti ataupun kerja, di mana latihan yang perlu pelajar-pelajar buat adalah membuat aktiviti pada muka surat 4 dan juga 5. Okey, membuat aktiviti pada muka surat 4, bermula dari muka surat 3, 4 dan 5. Okey, cuba buat. Okey, tengok pada muka surat yang ketiga itu apa soalannya?
Ingat balik apa yang dah dipelajari, apa yang dimaksudkan dengan Isra dan Mi'raj, apabila akan berlakunya Isra dan Mi'raj, apakah ibadah yang difardukan oleh Allah semasa Isra dan Mi'raj. Jadi apakah binatang yang dinaiki oleh Rasulullah. Okey, semua kita dah belajar. Jadi muka surat 3, 4 dan 5 ini adalah sebagai latihan. Okey, insya-Allah untuk kita akan jumpa untuk kelas akan datang, insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar sentiasa untuk jaga diri, sentiasa jaga solat, dan sentiasalah jaga diri, jangan sentiasa untuk menjaga diri, dan sentiasalah semangat untuk meneruskan pembelajaran, sentiasa semangat untuk menuntut ilmu. Okey, insya-Allah itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Insya-Allah kita jumpa untuk kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.